Walaupun dah berniaga selama lebih 140 tahun, syarikat Toshiba akhirnya bungkus dan telah dibeli oleh syarikat lain dengan harga cuma $15 bilion sahaja. Namun, apa pula pengejaran berkenaan dengan kerugian dan juga kejahatan Toshiba ini kepada negara kita Malaysia? Kita intro dulu! Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita pergi kepada topik kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada dua topik kecil yang ingin saya sampaikan kepada anda di sini. Yang pertamanya, kalau anda masih ingat pada awal Januari lepas, rakan saya Sufi Kamari telah dituduh menceroboh kediaman Menteri Besar Selangor, di mana benda ini memang dah heboh gila-gila lah dan menjadi bahan kutukan anak-anak papa setiap kali Sufi live dekat TikTok dan sebagainya. Dan perkara itu telah pun disiasat oleh pihak polis. Saya juga telah membuat satu video berkenaan dengan hal itu sebelum ini. Tetapi akhirnya Sufi sendiri telah mengesahkan betapa tidak ada pendakwaan yang akan dibuat ke atas beliau walaupun polis telah pun menyiasat perkara ini. Dalam erti kata lain, tidak ada apa-apa tuduhan berkenaan dengan beliau mencuba kediaman Menteri Besar dan sebagainya. Ini kata-kata Sufi. Saya nak declare di bulan Ramadan akan menjelang ni, tidak ada pendakwaan daripada pihak peguam sendiri. Tidak ada pendakwaan. Maksudnya apa? Kan saya akan tangkap kan 5 bulan hari tu, Januari, dan dah 2 bulan ni. Kan polis biasa buat siasatan, buat itu, buat ini. And then mesti dah kalau dah ada siasatan, mesti nak mendakwa, betul? Jadi hasil siasatan polis tu, tidak ada apa-apa yang boleh kaitkan saya dengan isu pencerobohan lah. Sebab apa? Memang saya jemput untuk mesyuarat. Apa bodoh saya nak ni? Kita ni orang politik, Zot Long. Ni orang politik, kan? Pembangkang buat kat Selangor ni. Kacau gila nak pergi cuba main bil. Tak kacau. Sambil-sambil buat live ni, nak mencerita lah sebab orang duk kata ni cuba. Kita tak koyak, kita tak bagi tahu. Salah info tu, tak ada dah, memang tak ada. Okey je, lepas tu saya bebas, saya boleh ke mana-mana, boleh promote butang jejaka, butang premium. Sama-sama kawan-kawan semua, 70 mata mandang, boleh share live ni. Anda lihat? Jadi selepas ini, mana-mana anak-anak papa setiap kali Sufi live ke apa-apa ke, tak payahlah nak keluarkan naratif Sufi menceroboh kediaman Menteri Besar dan sebagainya. Benda itu tak wujud pun masalahnya kan, dan tidak ada pendakwaan langsung. Tolong jaga anda punya kemaluan, okey? Yang keduanya, kalau anda masih ingat juga, semalam saya telah buat satu video berkenaan dengan tindak tanduk kerajaan yang kelihatannya cuba untuk masuk campur urusan parlimen. Apabila Fahmi Fadil telah mengeluarkan cadangan yang kabinet boleh menegur ataupun cuba untuk menghantam mana-mana ahli parlimen yang konon-kononnya membuat kenyataan yang tak betul dalam Dewan melalui Speaker Dewan. Di mana perkara ini telah mendapat kritikan ramai pihak termasuklah daripada N. Surendran dan juga daripada Ram Kapal Singh. Ramai yang kata benda ini tak patut dan kesucian parlimen perlulah dipertahankan daripada campur tangan mana-mana pihak eksekutif. Dan selepas mendapat hentaman kiri kanan depan belakang daripada rakan dan juga lawan ini, akhirnya Fahmi Fadil pusing 180 darjah. Dia kata, oh kabinet sebenarnya tak ada kuasa pun nak tegur ahli parlimen melalui speaker ke apa-apa ke. Tak ada kuasa pun nak arah speaker itu ini. Kita cuma nak jumpa speaker je dan cakap sebagainya. Oh tengok pembangkang pun jumpa speaker, dia dah pusing ke situ dah masalahnya. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Ini menunjukkan betapa kalau kerajaan ini buat kepala gila, kita kena bersuara, kita kena tegur, kita kena hentam. Tak boleh diam macam tu je. Kalau kita diam, mereka bebas untuk buat apa saja perkara-perkara gila yang mereka fikirkan. Sebab kerajaan kita ini pendek akal masalahnya. Akal memang dah pendek, kemudian cuba untuk memendekkan akal rakyat, tak bolehlah macam tu. Kita kena bersuara supaya mereka ini tak buat segala benda ikut suka hati mak bapak mereka. Menyebut tentang pendek akal ini tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak balik pada topik kita sebenar, iaitu berkenaan dengan kejatuhan Toshiba dan apa kaitannya dengan negara kita ini. Pendekkan cerita, Toshiba ini walaupun dah berniaga sejak lebih 140 tahun, mereka ini bergabung secara rasmi ataupun bergerak secara rasmi di bawah nama Toshiba selepas dua syarikat besar iaitu Tokyo Denki dan juga Shibaura bergabung pada tahun 1939. Dan mereka ini memang terkenal lah mengeluarkan peralatan-peralatan elektronik yang memang kita tahu tahan lama, kau punya tahan. Tetapi mereka akhirnya tetap bungkus, tetap terpaksa di-bail out oleh sebuah syarikat Jepun dengan harga cuma $15 bilion sahaja. Apa yang terjadi? Yang masalahnya lah, sejak tahun 2008, mereka ini dah mula untuk tipu accounting. Mereka nak tipu sana, tipu sini dan sebagainya. Konon-konon nak menampakkan akaun mereka cantik. Tetapi kantoi pada tahun 2015.
Dan selepas kantoi itu, para pelabur pun mula angkat kaki daripada Toshiba. Diburukkan lagi keadaan pada ketika itu, anak syarikat Toshiba iaitu Westinghouse telah pun bankrupt. Dan dalam masa yang sama juga, Toshiba terpaksa memanggil semula lebih 100,000 buah laptop pelbaran mereka yang mengalami masalah overheating untuk bateri. Tetapi apa sebenarnya Toshiba buat sampai menyebabkan mereka ini berada dalam keadaan skandal kewangan dan juga skandal perakaunan ini? Ini adalah penjelasan daripada pempengaruh daripada The Patriots iaitu saudara Ahmad Faizal. Tonton. Mudah kata macam-macam berlaku selepas Toshiba umumkan accounting scandal tu. Niat nak bagi syarikat nampak cantik pada mata orang luar, end up sebaliknya pula jadi. Mungkin korang tertanya-tanya macam mana mereka menipu. Dia simple je. Korang setuju nak beli buku Psychology of Money? Dah setuju tapi tak beli lagi. Belum beli lagi pun. Tapi saya dah letak kat dalam data, dah beli. Kira future profit Toshiba yang belum sahih, Toshiba dah sahihkan dah. Angka rugi semua ditolak ke tepi, tolak sejauh-jauh mungkin, tak dilaporkan tepat pada masanya. Supplier bawah-bawah tu semua belum bayar lagi pun, on paper kata dah bayar. Apa-apa je nak bagi accounting tu nampak cantik. End up Toshiba March tahun lalu dibeli Japan Industrial Partners pada harga $15 billion. $15 billion sahaja. Buyout ni complete pada Disember tahun lalu. So, apa pengajarannya? Bak kata mak bapak kita, jangan menipu. Apa yang berlaku kat Toshiba ni senang je. Mereka fikir short term, nak cantikkan akaun sampai gadaikan long term. Reputasi mengatasi segalanya. Sejarah panjang syarikat 140 tahun tu, sejarah yang sangat panjang, lingkup kerana perbuatan 7 tahun sahaja. Jadi Daripada penangan Ahmad Faizal itu, tuan-tuan dan puan sekalian, anda nampak tak satu pattern yang tengah berlaku dekat negara kita sekarang ini? Ya, manipulasi data. Di mana sekarang ini tuan-tuan sekalian, saya cakap terus terang, manipulasi data ini berkemungkinan besarnya senang berlaku dekat negara kita ini, konon-kononnya atas keterdesakan kerajaan untuk nampak kita punya negara ini cantik belaka. Yang pertamanya berkenaan dengan data inflasi. Kita semua tahu harga barang naik gila-gila sekarang ini. Tetapi data inflasi kita menunjukkan, inflasi kita cuma 1.5% dan sebagainya. Jadi di sinilah kita nampak macam berlaku satu manipulasi data, di mana pada anggapan saya dan juga rakan-rakan saya seperti YB Viral, kerajaan telah memasukkan sekali data-data jualan-jualan rahmah serta menu rahmah ke dalam data inflasi untuk memastikan indeks inflasi itu menurun. Yalah, dekat tempat lain mungkin mahal, tetapi masuk jualan rahmah yang jauh lebih murah, harganya jadi lebih rendah. Kerana itulah inflasi menurun pada ketika ini. Sedangkan hakikatnya dekat kedai runcit luar sana ke, dekat pasar raya mana-mana ke, harga tetap mahal. Itu yang berlaku manipulasi data terhadap data inflasi ini, tuan-tuan sekalian. Yang lagi satu, nampak sangat satu manipulasi berlaku di mana konon-kononnya Perdana Menteri telah mengumumkan 170 bilion pelaburan telah pun masuk daripada China, dilaporkan oleh media dan sebagainya. Ataupun pengumuman berkenaan dengan pelaburan baru yang telah diluluskan masuk ke negara kita ini berjumlah hampir 330 bilion. Ataupun negara kita ini memang telah mencapai angka jumlah pelaburan yang tertinggi dalam sejarah dan macam-macam lagi manipulasi-manipulasi data untuk menampakkan konon-kononnya negara kita ini cantik dan sedang berada di landasan yang betul. Dan benda ini ternyata berjaya menipu anak-anak papa. Mereka dok menjulang perkara itu, ini dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya pelaburan kita merudum, FDI kita merudum, ekspor kita merudum. Tetapi tak nak digabar-geburkan, tak nak diberitahu sebab takut nanti menggambarkan negara kita ini berada keadaan yang tak berapa cantik. Tetapi macam yang saya selalu kata, langkah pertama untuk menyelesaikan apa je masalah ialah dengan mengakui bahawa masalah itu wujud. Masalahnya sekarang ini negara kita tak nak mengakui masalah itu wujud. Mereka tak nak mengaku FDI merudum gila. Mereka tak nak mengaku ekspor mereka jatuh. Mereka tak nak mengaku bahawa keadaan ekonomi kita sekarang tengah bermasalah. Mereka cuba untuk mengaburi mata rakyat dan juga mengaburi mata mereka sendiri. Konon-kononnya, fine, kita punya keadaan semua okey, tak ada masalah, FDI kita naik, itu ini sebenarnya. Tetapi hakikatnya adalah sebaliknya. Dan yang terkini, bila Perdana Menteri tersalah sebut berkenaan dengan jumlah sebenar MGS dekat Dewan Rakyat, di mana MGS yang telah disebutkan oleh Perdana Menteri ialah 90 bilion, sedangkan jumlah sebenarnya adalah 95.91 bilion. Yang ini sampai sekarang Perdana Menteri tak jawab. Sampai sekarang mana-mana pihak daripada kerajaan tak jawab berkenaan dengan perbezaan hampir 6 bilion ini. Dan benda-benda ini yang kita takut. Toshiba runtuh disebabkan oleh mereka cuba untuk tutup kerugian Toshiba, tutup akaunting mereka yang tak cantik dengan cuba menampakkan nombor-nombor yang cantik. Benda orang tak beli, mereka kata dah beli. Benda orang tak bayar lagi, mereka kata dah bayar. Benda-benda itulah yang menyebabkan kewangan mereka makin lama makin teruk dan sebagainya. Dan saya tak nak
benda ini terjadi dekat negara kita ini. Saya tak nak penipuan-penipuan yang dilakukan oleh Toshiba ini diulangi dekat negara kita ini. Kalau syarikat mereka rugi, tak ada masalah, boleh bail out. Kalau negara rugi, bankrupt, siapa nak bail out? Bila negara bankrupt, kita sakit bang masalahnya. Bank tak boleh keluarkan duit, itu ini dan macam-macam lagi. Jadi macam Greece, jadi macam Sri Lanka. Kita nak jadi macam tu ke masalahnya? Saya buat video ini bukan untuk menghasut sesiapa tau. Tetapi untuk memberitahu dan juga menegur kerajaan, tolong berhati-hati dengan data. Tolong sampaikan perkara yang betul sahaja kepada masyarakat. Perkara yang benar-benar tepat. Bukannya cuba untuk mengaburi mata rakyat dengan kononnya, oh ini okey, itu okey sebagainya. Padahal hakikatnya adalah berlawanan sama sekali. Betul tak? Jadi apa-apa pun kita harap sangat apa yang berlaku dekat Toshiba itu tidak berlaku dekat negara kita ini. Saya harap sangat-sangat yang saya salah sebenarnya dalam hal ini. Tetapi berdasarkan track record kerajaan perpaduan ini dan juga track record kata-kata saya sendiri serta rakan-rakan saya yang sekian lama mengkritik kerajaan ini, setiap kali kami cakap satu-satu benda itu sebenarnya memang terjadi. Benda itu betul sebenarnya dan itu yang kami takut sangat-sangat. Sebab itulah, macam saya katakan tadi, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja mereka nak, termasuklah memanipulasi data, itu ini sebagainya. Konon-konon untuk nampak cantik, padahal hakikatnya kita ni umpama seperti telur di hujung tanduk. Yelah, Nasir Hamzah kata macam ni kan? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.